So, adakah daripada series She-Hulk ni akan menjelajah sebuah filem yang baru yang akan muncul nanti in the future, maybe World War Hulk, maybe. So, welcome back to Fitness Vision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU rumors, MCU teori, DC juga, dan juga review filem. Alright. So, for those yang baru saja first time tengok aku bercakap tentang Marvel ni, aku ucapkan selamat datang, dan juga don't forget to subscribe this YouTube channel kalau korang suka lah. Right. So, apa kita nak borak dalam video kali ni, dalam video kali ini kita akan bercakap sedikit tentang isi-isi di dalam She-Hulk yang berkaitan dengan World War Hulk. So basically series She-Hulk Attorney at Law ni adalah sebuah series yang akan menjelajah lebih dalam tentang Hulk dan Bruce Banner dan juga dia punya cousin iaitu Jennifer Walters. Dan disebabkan apa aku cakap menjelajah tentang karakter Hulk ni adalah disebabkan kita tak pernah dapat solo project untuk Hulk ataupun solo project untuk Bruce Banner. Literally The Incredible Hulk yang muncul sebelum ini, di mana dia Hulk lawan Abomination, The Savage Hulk yang kita tengok pada tahun 2008 dan sebagainya, itu bukanlah di bawah production MCU. And since that, kita tak pernah dapat langsung the solo story, the solo movie, even solo series untuk Bruce Banner Hulk. Instead of that, Hulk ataupun Bruce Banner muncul di dalam beberapa filem, contohnya seperti Avengers yang pertama, selepas tu ada Thor Ragnarok, selepas tu Avengers Infinity War, Avengers Endgame dan sebagainya kan. Literally tak ada langsung solo project untuk Hulk. So dengan adanya series She-Hulk ni, kita dapat menjelajah lebih dalam, maybe in terms of macam mana kehidupan Hulk, kehidupan Bruce Banner sebelum ini dan sebagainya. Tapi mostly dia akan fokus on Jennifer Walters lah, iaitu She-Hulk Attorney at Law. So nak cakap pasal apa kan dalam series yang pertama, literally banyak benda. Aku rasa dah ramai yang cover about those topic. Tapi aku nak bercakap tentang satu topik ni yang berkaitan dengan satu pesawat ataupun satu spaceship yang tiba di dalam series She-Hulk. So literally Jennifer Walters dan juga Bruce Banner, dia ada dalam kereta. Aku tak ingat adakah dia nak pergi vacation ataupun itu adalah alasan dia. Somewhere dia ada dekat jalan raya dalam kereta kan, tengah borak dan sebagainya. And tiba-tiba suddenly datanglah satu spaceship di depan muka dia. And spaceship tu literally kita dah pernah tengok sebelum ini dalam filem Thor Ragnarok. Spaceship itu adalah daripada Sakaar. Dan apabila pesawat itu muncul di depan Jennifer Walters dan juga Bruce Banner, somehow mereka hilang kawalan dan aksiden jatuh ke tepi. Itu bukan gaung lah, dia macam hutan, something like that. And due to that, mereka berdua ini do bleed, ataupun mereka berdua ini berdarah lah, ada luka sebab aksiden kan. Kau faham lah benda tu kan. Lepas tu Jennifer Walters terdedah dengan titisan darah daripada Bruce Banner, and then she becoming She-Hulk. As simple as that, macam mana dia menjadi She-Hulk. So kalau kita cakap pasal spaceship tu, aku rasa for sure korang tahu that spaceship itu adalah daripada Sakaar, yang pada waktu itu diketuai oleh The Grandmaster kan. Tapi yang peliknya, pesawat yang muncul di depan Bruce Banner dan juga Jennifer Walters pada waktu itu, dia tidak melepaskan apa-apa tembakan terhadap kereta itu, dan there is no reason why kenapa pesawat itu muncul at the first place. Memang sudah disahihkan, ini bukanlah rumor yang aku buat ke dan sebagainya, sudah disahihkan oleh Bruce Banner dan juga Hulk. Yang kapal yang datang daripada Sakaar itu adalah Sakaaran class, a courier craft. So basically it is a same spaceship daripada Sakaar. And apabila Jennifer Walters bertanyakan kepada Bruce Banner, why, kenapa spaceship itu datang dan sebagainya, Bruce ada mengatakan that, maybe dia ada some kind of message yang mahu disampaikan kepada Bruce Banner. So due to that, disebabkan spaceship itu adalah satu media ini, ataupun dia bolehlah dikatakan sebagai insider juga, iaitu The Direct. The Direct ada mengatakan that maybe kapal pesawat itu mahu menyampaikan satu berita yang berkaitan dengan anak kepada Hulk, ataupun anak kepada Hulk, bukan anak kepada Bruce Banner, anak kepada Hulk, iaitu Sakaar. So basically siapa pula Sakaar ni kan, tak pernah dengar. Sebenarnya aku ada Lego Sakaar sebenarnya dalam tu. Tu nampak lah tu. Tu Lego Sakaar. Tiba kan. So dalam Marvel Comics, Sakaar ni merupakan anak kepada Bruce Banner lah, dan dia juga mempunyai capability dan juga power sama seperti bapaknya iaitu Hulk. Dan dia juga ada kuasa
yang diturunkan oleh mak dia, iaitu Kyra, juga penduduk di Sakaran itulah, di planet Sakar. So dalam filem Thor Ragnarok, kita dapat tengok that Hulk dalam Thor Ragnarok itu mempunyai personality sendiri. Dia mampu untuk bercakap dengan orang, dia mampu untuk mempunyai perasaan terhadap orang. Contohnya seperti dia marah kepada Thor dan sebagainya. Dan ini tidak mustahil untuk mengatakan that somehow in those few years dia duduk situ, aku tak tahu berapa jangka masa dia duduk kat situ, Hulk ada satu tarikan ataupun ada berhubungan dengan seseorang di situ, dan due to that dia telah melahirkan anak tanpa Hulk sedar tentang itu. So maybe ada possibility yang mana Scar ini is the person that is on the ship telling that Bruce Banner ataupun Hulk, you are my father. Ini adalah rumor saja ataupun teori saja berkaitan ini. Basically boleh panggil sebagai teori berhasil lah kan. Aku pun tak ada confirmation about this thing. Macam mana is it true that the person yang berada dalam kapal itu adalah Scar? The only person yang boleh cerita kat kita sebenarnya is the person ataupun media yang dah tengok 4 episod She-Hulk. Maybe dia ada hint about this thing kan, tapi kita tak tengok lagi, so nothing to tell about it. But maybe in the future kita dapat tengok lah siapakah di dalam pesawat ataupun spaceship Sakaar tu. So bercakap lagi tentang Scar ni, adakah disebabkan spaceship ni, kalaupun maybe macam betul ini adalah Scar di dalam pesawat itu, apakah kesinambungan untuk benda ni? Adakah Scar akan muncul ataupun akan muncul sebagai one of the members untuk Young Avengers, ataupun di dalam filem baru nanti World War Hulk yang maybe akan di-announce officially. So kalau nak cakap pasal Young Avengers kan, dalam komik Scar ini bukanlah permanent member ataupun tak pernah masuk Young Avengers ni. Sebab kalau kita cakap pasal Young Avengers, peralihan itu sedang berlaku. Contohnya seperti Hawkeye, dia paskan dia punya cape kepada Kate Bishop. Dan lepas tu Iron Man maybe dia paskan dia punya mantle kepada Spider-Man, Peter Parker kan. Lepas tu berterusan lagi lah, nanti akan ada Cassandra Lang dan sebagainya kan. So basically itu adalah Young Avengers, dan Scar is not one of them basically di dalam Marvel Comics. Instead of that, Scar ini dalam komik dia direkrut ataupun diambil oleh Norman Osborn lah untuk memasuki satu tim yang bernama Dark Avengers. Akan tapi at a certain moment dia telah menikam belakang Norman Osborn itu, kerana Scar ni telah sebenarnya bekerja untuk Steve Rogers pada waktu itu. So kita pun perasan benda ni, MCU do twist things like a lot of things sekarang ini, literally mostly lah dalam Marvel Phase 4. Contohnya macam Miss Marvel, dia punya power dan sebagainya. So maybe akan ada possibility that Scar akan diperkenalkan sebagai one of the Young Avengers di dalam MCU. Maybe aku just rasa maybe lah. Sebab kalau dalam komik ada juga yang badan hijau, muka hijau dan sebagainya dalam Young Avengers, which is Hulkling. Tapi Hulkling tak silap aku dia tak ada kaitan dengan Bruce Banner, but this one Scar ada kaitan dengan Bruce Banner. So another story lagi adalah World War Hulk lah yang dimention oleh The Direct. World War Hulk ini merupakan sebuah event, comic event lah. Basically aku akan just cakap secara general World War Hulk ni adalah apabila pasukan Avengers ni ataupun penduduk di bumi ni telah menghantar Hulk pergi ke planet Sakaar ni, kerana Hulk ni telah membawa damage ataupun membawa kerosakan yang banyak di dunia kan. And due to that, Hulk ni mahu membalas dendam terhadap siapa yang terlibat yang menghantar dia ni pergi ke planet lain, bukan membiarkan dia menetap di planet bumi. Dan masa itulah pergaduhan di antara Mr. Fantastic pun ada. Masa tu Mr. Fantastic aku tak ingat masa tu, tapi banyaklah hero yang terlibat semasa event World War Hulk ini. Basically itu apa yang terjadi dalam Marvel Comic. But in this one, aku tak boleh cakap yang the storyline akan menjadi 100% macam di dalam komik, disebabkan the peak age untuk Hulk ini sudah berlalu. Since Hulk pun sekarang ni dia dah jadi smart Hulk, dia mampu untuk kawal dia punya anger dan sebagainya kan. So untuk melihat dia menjadi the rageful Hulk kembali, aku rasa benda tu quite macam impossible untuk terjadi. Walaupun ada satu media yang bertanyakan kepada Mark Ruffalo tentang kalau ada projek dengan World War Hulk nanti, adakah Mark Ruffalo akan terlibat dengan projek itu. Lepas tu Mark Ruffalo macam open lah untuk
terlibat dengan projek itu kan. Just call me, I will be there, something like that kan. Tapi basically the peak age untuk reach full hak ni, hak yang ganas ini sudah habis kan. Tapi aku tak sure if there is any kind of conflict yang dia mampu hasilkan in order untuk wujudkan kembali World War Hak. Sebab sekarang ni kita tengok dah obvious, dah ramai tengok, korang semua pun dah tengok hak di dalam She-Hulk itu bukanlah hak yang sama seperti kita tengok dalam The Incredible Hulk yang lawan Abomination. Nope, not at all. This is not a violent Hulk dan sebagainya. Dia mampu untuk kawal the anger, dan dia juga mampu untuk kawal dia punya alter ego, iaitu Hulk. So untuk melihat World War Hulk in the future, aku masih ragu-ragu about that thing, walaupun aku sangat mahu untuk melihat projek tersebut. Talking about MCU, anything could happen. Aku pun tak tahu lagi the direction. Apakah kaitan dengan spaceship daripada Sakaar ini datang? Adakah really Sakaar yang ada dalam pesawat itu? Adapun penduduk di Sakaar mahu sampaikan berita yang mana Hulk ada anak dan Hulk pulang ke Sakaar dan sebagainya, something like that, dan akan developkan benda ni pergi kepada filem yang Avengers ke ataupun World War Hulk itu sendiri. So apa pendapat korang buat that thing? Kenapa pesawat itu ada di dalam series She-Hulk, dan apa kaitannya dengan Hulk ataupun dengan Jennifer Walters She-Hulk? Leave your comment down below. Aku nak tahu pendapat korang about that thing. Sebenarnya basically ini adalah correct plot sebenarnya. Aku lupa nak mention benda ni awal-awal tadi. So itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Aku harap korang berfantasikan dengan apa yang aku cakap dekat korang ini tentang Sakaar, tentang Young Avengers, tentang World War Hulk dan sebagainya. Leave your comment down below. Aku nak tahu pendapat korang about this thing. Okay, so kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Captain America